Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, ini adalah bahagian terakhir iaitu bahagian ketujuh soal jawab rider Foodpanda. Okey, soalan pertama, soalan daripada Bang, saya ada soalan. Perlu ke rider bawa laju? Kalau perlu, atas sebab apa? Ada timing ke kita kena patuhi? Dan lepas kita accept order tu berapa minit kena sampai? Okey. Okey dia macam ni. Kita nak pergi ke vendor, bila order masuk, kita nak pergi ke vendor ada masanya. Lepas tu daripada vendor nak ke customer ada masanya. Contoh kita dapat order, lepas tu kita nak ke vendor, dia bagi masa 7 minit. So dalam masa 7 minit tu kena pergilah ke vendor. Contoh daripada vendor nak ke customer 11 minit. So kita kena gunakan 11 minit tu untuk ke rumah customer. Tapi kita ada masa kecederaan lebih kurang 20 minit lah, 20 minit. Contoh kita dapat order tu 7 minit. Kita ada masa tambahan iaitu 20 minit. Jadi jumlah semua adalah 27 minit. Okey, contoh kalau kita nak ke rumah customer 11 minit, kita ada masa kecederaan 20 minit, lebih kurang ada 31 minit. Tapi kenapa rider tu kena bawa laju? Sebab rider tu ada target lah. Contoh kalau macam saya sendiri, saya target 1 jam 3 order. 1 jam 3 order. Tapi secara purata, saya kira dalam 3 bulan purata saya lebih kurang 2.7 order lah setiap jam. Okay. Kalau banyak order dalam sejam tu, banyaklah gaji. Ada rider 5 order sejam, ada rider 4 order sejam. Gaji dia akan lebih lah. Okay. Soalan seterusnya. The best, saya ada soalan. Saya ada pertanyaan, panjang soalan ni boleh baca sampai habis. Okay, kalau kita dapat order daripada Pandamak, Lotus ataupun groceries, tiba-tiba order tu cancel, apa kita nak buat? Kena pulangkan ataupun ambil? Okay, pengalaman saya, kalau jadi macam ni, tiba-tiba order cancel, apa yang terbaik adalah tengok apa arahan apps tu. Contoh kalau apps tu suruh patah balik ataupun return, kita return lah. Kalau apps tu senyap, kita pun buat senyap. Kita pun kena bawa balik lah. Kena bawa balik order cancel tu ataupun pulang balik lah. Sebab biasanya order daripada groceries ni, macam Pandamak, Lotus ni, order dia besar-besar tau. Contoh beras 3 kampek kan. Lepas tu air botol 5 liter tu ada 6 botol. Air mineral 3 carton. Penuh dan bahayalah kalau kita bawa. So cara yang terbaik, tengok pada apps tu. Kalau apps tu suruh patah balik, kita patah balik. Kalau tak, kita bawa balik je lah ataupun jual. Ikutlah kita apa kesesuaian kita, apa yang kita nak. Okay. Soalan seterusnya, soalan daripada Razlan bin Abdullah. Bang nak tanya, boleh ke bila clock in tu guna fake GPS? Okay, fake GPS ni apa? Fake GPS ni, kalau pengalaman saya, rider tu minta rider lain untuk clock in kan. Contohnya dia duduk dekat Rawang, dia nak clock in kat Selayang, tapi dia dah lambat kan. So dia kata, dia minta tolong kawan dia, tolong clock in kan aku. Ini aku punya ID, ini aku punya password kan. Kau tolong clock in kan sebab aku tak sempat ni. Lepas tu kawan dia pun clock in. Lepas tu dia kerja lah macam biasa. Macam tu lah. Tak kisahlah, biasa macam tu orang guna. Dia minta kawan dia clock in kan, lepas tu kawan dia log out, dia pun log in balik. Macam tu lah. Okay, soalan seterusnya, soalan daripada Awang Kenet. Salam bang, pengambilan Foodpanda untuk masa sekarang memang susah ke? Ada cara tak untuk dapatkan kerja Foodpanda ni dengan cepat? Sebab saya ada target. Memang saya dapat beberapa mesej melalui YouTube, Facebook ataupun orang cakap daripada depan. Dia cakap saya tak boleh nak register Foodpanda. Kenapa Dia mungkin macam ni lah. Dia mungkin berlaku dalam belakang rider ataupun order yang berkurangan. Kalau order kurang, dia nak tambah rider buat apa? Nanti kacau lah rider lain kan. Rider lain. Contoh sehari sebelum, biasa sehari boleh dapat 30 order. Tiba-tiba sebab order tak ada dalam belakang rider apa semua, order jadi 15. Turun 50%. Bila turun 50%, gaji keseluruhan pun akan turun juga sebanyak 50%. Itu contoh lah, congak macam tu je lah. Okay. Soalan seterusnya, soalan daripada Surprise Alien. Bang nak tanya, pembayaran saya hantar jauh dapat sikit, hantar dekat bayar lebih. Adakah saya perlu buat report kat CC atau biarkan saja? Okey, kalau kes macam ni, masalah macam ni berlaku setiap kali kita ambil hantar order, kita kena report. Okay, contoh daripada 20 order kita hantar 18 macam ni, kena report. Tapi kalau daripada 20 order kita dapat
Dua je masalah macam ni, tak apalah, kita macam boleh telak tepi, boleh senyapkan lah. Tapi kalau daripada 20 order tu 18 bermasalah, kena report, kena create tiket lah, kena cerita. Screenshot, bukti-bukti semua, hantar dekat dia. Memang panjang sikit cerita, tapi untuk keadilan kepada kita dan keadilan kepada rider lain, kena buat macam tu. Okay. Soalan seterusnya. Soalan daripada Boy Amir. Contoh duit yang kita collect daripada customer tu tak sempat nak bank in lepas shift malam, boleh ke kita bank in esok harinya pagi? Boleh. Contoh malam ni kita kerja sampai pukul 11 malam kan. Last order kita dekat-dekat dengan rumah kita, memang tak adalah kita nak pergi bank in kan, sebab bank jauh. Contoh lepas tu esok paginya kita punya shift start pukul 10 pagi. Bank in lah duit kutipan tu sebelum mula kerja. Contoh pukul 8 ke, pukul 9 ke, keluar rumah awal sikit, kita pun bank in. Okay. Soalan seterusnya. Soalan daripada Awang Kenin. Bang, boleh ceritakan sikit apa jadi kalau kita cedok order lepas jam 10 malam? Katanya abang Foodpanda je tahu cerita ni. Boleh ceritakan sikit? Okey, yang pertama, order akan jadi laju dan jauh. Jauh nak pick up, jauh nak drop off. Sebab apa? Sebab kebanyakan rider akan habis kerja pukul 8 malam lah untuk full time. Kalau macam saya sendiri, saya kerja 7 pagi, 7 malam. Ataupun 8 pagi, 8 malam. Saya kerja macam tu je lah. Saya tak suka kerja lewat malam. Saya kalau boleh, kerja siang je. Apa yang berlaku? Itu yang pertama lah, order laju tapi jauh. Okay, yang kedua, kita akan menjadi target orang-orang yang nak samo, nak curi, nak rompak. So kena hati-hati. Kalau untuk orang yang kerja lebih 10 malam ni, kena lepak dekat tempat-tempat orang ramai lah. Kena tahu kawan-kawan kita yang mana yang kerja pada masa tu juga. Tahu balai polis kat mana, apa semua. Okay, tu yang kedua lah. Okay, untuk cerita-cerita mistik setakat saya kerja dekat 4 tahun ni tak ada lagi. Setakat yang tak ada. Mungkin sebab jadual saya lah. Saya suka kerja siang, saya tak suka kerja malam. So tak ada apa kot. Kalau nak tanya soalan ni, tanya soalan yang selalu buat late night delivery ataupun LND. Tanya dia apa cerita. Nanti tahulah kat mana berhantu, kat mana tak berhantu. Kalau nak cerita mistik, saya memang tak ada. Tapi kalau nak cari tu memang tak ada lah. Memang bukan kerja saya lah. Okay. Soalan seterusnya. Soalan daripada Ahmad Akram. Tak RSX mesti Y16 ni. Hari tu dah test drive kan? Okay, ini video saya review motor sebelum ni. Saya review motor Honda Future dengan Y Suku. So dia ingat saya ambil RSX ataupun Y16 lah. Tak, saya beli Legenda. Okay. Kenapa saya beli Legenda? Nanti saya buat video lain lah. Saya akan review Legenda versus Y Suku. Nanti saya akan cakap apa lebih apa kurang, kenapa, sebab saya tak ambil motor-motor tu lah. Tapi ramai yang tanya kenapa tak ambil AC, nanti saya jawab dalam video tu. Okay. Soalan seterusnya. Soalan daripada si Boy. Salam bos. Bro yang ke buat Foodpanda area Selayang non halal, muka ada iras dengan kawan saya. Maaf kalau salah. Saya lah tu. 97% daripada perkhidmatan saya ada kat Selayang. Selebihnya dekat Kepong, dekat Sentul, dekat Mongkiara. Okay. Kalau jumpa pim-pim lah. Okay. Selamat berkenalan. Okay, soalan seterusnya. Soalan daripada Luqman Hakim. Bang, yang jam bekerja tu kan 750 jam tu kan, dia kan kata termasuk 200 jam weekend. So hari biasa kita kerja 550 jam ke? Asing. Okay, soalan ni daripada kontes sebelum ni. Kontes rider yang berjaya capai akan dapat RM3,000. Okay. So antara syaratnya adalah 750 jam bekerja, 200 jam daripadanya adalah hari weekend ataupun hujung minggu. Okay, dia asing lah. Daripada 750 tu 200 adalah weekend ataupun hujung minggu. Lagi 550 tu adalah hari biasa bekerja, iaitu Isnin hingga Jumaat. Okay, yang lagi 200 jam adalah Sabtu dan Ahad. Okay, soalan seterusnya. Soalan daripada Zulfadli Sabri. Bos guna action cam apa? Okay, saya tak guna action cam. Saya guna saya punya Vivo Y11 ni untuk shoot video, macam-macam video lah, termasuk video yang ni. Saya belum lagi nak beli action cam sebab saya tak ada laptop yang okey untuk buat video editing. Setakat ni saya shoot, saya edit guna saya punya Vivo Y11 lah, 3GB RAM. Okay. Soalan seterusnya.
soalan daripada squad, bos nak jadi rider Foodpanda macam mana? Boleh PM bos. Okay, nak jadi rider Foodpanda ni senang je. Klik link di description. Klik link di description, isi apa yang dia nak lah. Nanti dia akan panggil training, quiz sikit, apa tu ambil badge, aktifkan ID, lepas tu boleh mula bekerja. Okay. Soalan seterusnya. Soalan daripada Fasha Channel. Bang, buat video untuk tutorial cara-cara nak top up wallet rider. Okay, nanti saya akan buat. Okay. Saya akan buat sebagai satu konten lah. Sebagai panduan untuk rider-rider semua bank in duit dekat CDM. Okay. Daripada mana nak dapat account untuk bank in tu. Dekat my profile BIC dalam Panda Rider app. Soalan daripada Haziq KL. Lama tunggu part 5 ni. Okay. Soalan ni daripada video saya buat cara guna Roadrunner lah. Sebenarnya ada 4 teori, 1 praktikal. Video part 5 ni saya dah upload dah. Part untuk praktikal tu yang saya tekan accept order, arrive, pick up, drop off, semua ada kat situ. Part 5 nanti saya letakkan dekat description lah dia punya link. Okay? Nanti tengok. Soalan seterusnya. Soalan daripada Surprise Alien. Bang, berapa lama akaun akan dinyah aktifkan bila saya tak ambil shift? Okay, kalau akaun akan di-terminate ataupun dinyah aktif jika rider tu tak bekerja langsung selama 3 bulan berturut-turut. 3 bulan tu memang tak ada rekod, memang dia tak ada ambil order, tak ada ambil jadual apa semua. 3 bulan tu langsung tak ada apa-apa, zero. Dia akan di-terminate. Okay. Soalan seterusnya. Soalan daripada Muhammad Ali. Bang, kalau kawasan clock in Foodpanda yang bagi atau rider yang pilih? Okay, kawasan clock in adalah Foodpanda bagi, tapi zon jadual kita yang pilih. Contoh kita nak bekerja dekat kawasan Kepung kan, kawasan Kepung. Dalam kawasan tu ada lagi satu kawasan clock in. Kawasan dia kecil lah, kawasan clock in untuk rider punch in ataupun clock in lah. Kira dalam kawasan tu je boleh on. Kalau luar kawasan tak boleh on kerja lah. So kita pilih zon. Contoh kita pilih zon Kepung kan, zon kerja Kepung. Tapi zon clock in tu Panda yang tentukan. Panda yang tentukan. So kita kena berada dalam kawasan clock in tu baru boleh kita mula bekerja. Okay. Soalan seterusnya. Soalan daripada Muhammad Mukhlis. Bang, saya nak daftar tapi RC kata tak ada kosong. 2 minggu saya tunggu. Memang ada had ke nak ambil rider baru? Untuk mengambil rider baru ni saya tak ada kiraan yang khusus lah. Saya ada terima 2-3 soalan dekat YouTube, dekat Facebook, ataupun jumpa depan. Dia orang cakap, susah nak daftar Panda sekarang. Kenapa kan? Saya dah klik link mohon sekarang tapi tak panggil-panggil. Saya tak tahu kenapa. Mungkinlah ini teori. Mungkin berlaku lambakan rider dan juga order berkurangan. Okay? Contoh dekat sebelum ni, dekat mana? Contoh dekat Kepung sebelum ni, satu rider boleh dapat 35 order. 35 order. Tapi sebab lambakan rider dan order kurang, order jadi menurun sehingga rider boleh dapat 20 order je sehari. Jadi itu mengganggu orang kata punca pendapatan rider itu sendirilah. Jadi kalau dia rekrut lebih ramai rider, itu akan mengganggu orang kata bisnes-bisnes yang lain lah. Dia akan mengganggu platform-platform yang lain. Kalau tak boleh tunggu, cubalah apply Grab ke Lalamove ke Shopee Food ke Asia ke dan lain-lain. Cuba. Nanti saya akan cover video-video tu. Okay, soalan seterusnya. Soalan daripada Khairul Yusri. Assalamualaikum bang. Kalau kerja hakiki saya waktu office hour, boleh ke nak buat Foodpanda ni sebelah malam saja atau kena hari-hari buat atau waktu fleksibel? Okey, untuk bekerja Foodpanda ni dia fleksibel ikut jadual kita lah. Contoh kita kerja office hour 9-6. Pukul 8 ke pukul 12 kita free. Kita ambil lah jadual pukul 8 ke pukul 12. Nak pilih sejam, 2 jam. Nak kerja hari-hari pun boleh. Isnin, Jumaat boleh. Nak kerja Sabtu, Ahad full day pun boleh. Tak kisah. Setakat ni jadual paling pendek yang pernah saya jumpa sejam 15 minit. Katakan nak masuk kerja pukul 9. 9 malam masuk kerja, pukul 10.15 dah habis dah. Macam itulah. Okay. Soalan seterusnya. Soalan daripada 1Z. Bang, kalau nak tukar dari non halal kepada halal, kena bayar RM150 semula ke?
Okey, tak perlu pun bayar. Sebab 150 tu sebenarnya untuk duit beg. Duit beg, duit baju, beg besar, beg kecil. Okay, so kalau daripada tukar daripada non ke halal, tak ada masalah. Okay, kalau nak tukar kena pergi office lah. Office cakap nak tukar, nanti lebih kurang seminggu lah kot. Ataupun kurang, nanti dia akan tukar automatik lah. Daripada non kepada halal. Okay, soalan seterusnya. Soalan daripada saya tak reti nak baca ni. Okay. Kalau baru ambil lesen masih P lagi, boleh buat rider tak? Okay, kalau lesen sudah P boleh. Boleh jadi rider. Kalau L tak boleh. Okay, sebab box yang kita bawa kat belakang tu, bag yang kita bawa dekat belakang tu, dia macam penumpang lah. Kalau L tak boleh bawa penumpang. Kalau P boleh bawa penumpang. Okay. So kalau ada lesen P, bolehlah mohon dan mula bekerja. Okay. Soalan seterusnya. Soalan daripada Prabu. How to join in Foodpanda? Okay. Dia tanya macam mana nak join Foodpanda. Senang je. Okay. Boleh klik link di description video. Okay. You can click link under the description video. Okay. Soalan seterusnya. Dan soalan terakhir untuk sesi soal jawab yang terakhir. Okay. Video terakhir, soalan terakhir. Okay, soalan daripada Tim Zan. Terima kasih banyak. Abang buat Foodpanda area mana? Okay. Saya buat Foodpanda area kebanyakannya Selayang lah. Selayang. Kadang-kadang Kepong. Kadang-kadang dah buat Kepong tu dia overlap sampai Mont Kiara, sampai Seri Damansara. Okay. Kadang-kadang saya akan cuba ambil jadual Sentul lah. Sentul lah. Dia macam orang kata nak tukar selera angin sikit, buat Sentul. Okay, tapi kebanyakannya saya dekat Selayang. Kalau jumpa, tegur-tegur lah. Minta maaf kalau saya tak balas balik teguran tu sebab saya ni rabun. Kadang-kadang kawan dah dekat tu baru saya nampak, oh kawan saya. Oh dia ni. Oh dia tu. Sebab saya rabun. Kalau pakai spek mata, spek tu akan jadi kotor. Itulah saya tak suka sangat. Okay, itu saja. Okay, itu saja video untuk kali ni. Video yang terakhir, soalan dan terakhir. Kalau anda berminat untuk menjadi rider Foodpanda secara part time ataupun full time, boleh cuba klik link di description. Okay? Dan cuba selesaikan 30 order yang pertama untuk mendapat gaji yang lebih. Okay? Kalau ada soalan, tanya. Nanti saya kumpul, saya jawab. Okay, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Sehingga kita jumpa lagi.